Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 28 September. Bersama saya, Abang Muasli, Abang Abdul Samad. Rundingan bersama pemilik Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR akan diadakan sebelum kerja pengukuran perimeter dilaksana ke atas tanah mereka. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ogah Embas memberi keyakinan kepada pemilik tanah NCR bahawa rundingan untuk membincangkan perkara tersebut akan sentiasa diadakan agar proses pengukuran dapat dilakukan dengan lancar. Tegas Dato' Amar Douglas, kerajaan akan melakukan kerja pengukuran selepas memperoleh persetujuan daripada pemilik tanah. Langkah ini bagi mengelak berlaku sebarang ketidakpuasan hati mana-mana pihak. Beliau berkata rundingan bersama wakil rakyat masing-masing adalah digalakkan sekiranya memerlukan nasihat tentang Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri kerana Seksyen ini penting sebelum pengeluaran surat hak milik tanah dikeluarkan di bawah Seksyen 18. Dato' Amar Douglas menyatakan demikian pada Majlis Agriculture Community Outreach Program AgriCop di Rumah Nelson James Nanga Buai Layar. Mengulas program berkenaan, beliau berkata penganjurannya bertujuan mempromosi program-program jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah kepada rakyat. Ia juga memberi pendedahan tentang kaedah moden selain teknologi baharu dalam sektor pertanian. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan geran RM200,000 untuk pembelian unit pertanian vertigasi kepada penduduk rumah panjang 22 pintu itu selain RM10,000 kepada Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung mereka. Usahawan tempatan di negeri ini khususnya di Lawas digalak memanfaatkan perkembangan produk halal dalam memenuhi permintaan tinggi industri halal global. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, memahami kepentingan dan potensi industri halal, golongan itu perlu tampil dengan produk yang mendapat pengiktirafan halal bagi memberi keyakinan kepada pengguna Muslim. Jelas Dato' Amar Awang Tengah, perkhidmatan atau produk halal tidak hanya digunakan pengguna Muslim, bahkan yang bukan Muslim sudah tertarik dengan produk sedemikian kerana produk halal merangkumi kebersihan dan keselamatan yang menyeluruh. Ekspor Malaysia untuk halal produk pada tahun 2019 adalah lebih daripada 40 bilion. Jadi pasarannya itu begitu besar. Untuk kita, pengusaha-pengusaha kita yang kecil-kecil ini, seperti yang berada di Lawas, di Lembang, di mana-mana pun, walaupun mereka ini tertumpu pada pasaran tempatan itu saja, tapi mereka harus melihat potensi. Menyedari pasaran perniagaan terhad di Lawas dan Limbang, beliau menggalakkan usahawan di daerah itu memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk global. Beliau memberitahu pemberita selepas merasmikan kursus BES, Mesti dan Halal, anjuran Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak di Lawas. Sementara itu, rata-rata usahawan yang ditemui menyambut baik program berkenaan. Kalau diizinkan Allah, mungkin kalau sudah dapat sijil Mesti ataupun halal ni, kita masuk pasaran-pasaran kedai-kedai yang terpilih lah. Proses ini sangat bagus untuk usahawan-usahawan lain dan untuk mengembangkan usahawan saya supaya majulah untuk di akan datang. Lebih 20 usahawan tempatan mengikuti kursus 2 hari itu. Sementara itu, mengulas lanjut mengenai kemenangan Gabungan Rakyat Sabah GRS dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah memberi reaksi berikut. Jadi, dari segi keadaan politik di Sabah dengan Sarawak memang berbeza. Dia punya berbeza. Dan siapa saja harus menghormatilah keputusan pilihan raya yang di Sabah itu. Dan dalam hubungan ini saya ucapkan tahniah kepada PN dan PM dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan akan dapat meneruskan perhubungan yang baik antara negeri Sabah, negeri Sarawak. GRS yang dianggotai Perikatan Nasional memenangi 17 kerusi, Barisan Nasional 14 kerusi serta Parti Bersatu Sabah menawan 7 kerusi, membolehkan gabungan itu memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan.
Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 menunjukkan rakyat negeri itu memberi tumpuan kepada keupayaan parti yang prihatin dengan keperluan rakyat berbanding parti yang hanya berpolitik. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ini terutamanya dalam menangani 3 isu utama yang dihadapi negara masa ini, iaitu pandemik COVID-19, ekonomi dan politik. Umum Negeri Sabah. Sehubungan itu, Dato' Dr. Rahman Junaidi menjangkakan senario sedemikian akan menjadi tumpuan pada Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 yang akan dilaksana tidak lama lagi. Ujar beliau, Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak GPS diketuai Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg terbukti berjaya menangani 3 isu tersebut dengan cemerlang. Jelas Dato' Dr. Abdul Rahman, ini kerana Sarawak menjadi satu-satunya negeri yang mempunyai kestabilan politik kukuh. Dato' Patinggi Abang Johari telah menemui formula terbaik untuk meningkatkan ekonomi Sarawak, terutama daripada segi hasil minyak dan gas seperti pembayaran cukai jualan negeri produk petroleum bernilai hampir 3 bilion ringgit. Dengan itu, ia membantu memberi pulangan ekonomi kepada Sarawak. Selain itu, Sarawak berjaya menurunkan kes positif COVID-19 setakat ini hasil garis panduan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Justru itu, Dato' Dr. Rahman percaya GPS akan peroleh kejayaan pilihan raya akan datang jika momentum itu dikekalkan, terutama di bawah kepimpinan Ketua Menteri. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menangguhkan program gotong royong perdana tanggungjawab sosial korporat bersempena Jubli Mutiara Jabatan Agama Islam bertempat di Kampung Rambungan, Lundu. Tindakan sesetengah pihak yang memanipulasikan projek transformasi luar bandar RTP adalah sesuatu yang tidak wajar dilakukan. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli menegaskan situasi ini boleh mewujudkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Dato' Talib berkata sebarang kemiskinan hendaklah dirujuk kepada pejabat residen bagi mendapatkan pencerahan tentang proses pelaksanaan RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. RTP berdasarkan satu warrant dihantar oleh ibu pejabat di Kuching ke pejabat residen, bukan masuk akaun pusat khidmat, dan tidak ada cash masuk dalam poket saya. Boleh cek. RTP dikendalikan oleh rakyat sendiri dan oleh pejabat kerajaan. Tidak ada kena mengenangan saya. Kadang-kadang mereka tanya, setuju? Bagaimana nak cakap tak setuju? Residen dah terlibat, JKA terlibat, BDA terlibat. Dato' Talib yang merupakan Adun Jepak menambah fokus utama kini adalah meneruskan pembangunan melalui RTP yang diperkenalkan oleh Allahyarham Tok Nan ketika menjadi Ketua Menteri Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyerahan Cek Projek Kecil Luar Bandar MRP 2020 bagi kawasan Dun Jepak. Sebanyak 114 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan JKK Kampung dan Rumah Panjang menerima peruntukan berjumlah RM845,000. Masyarakat bukan Islam di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Murum turut tersenara dalam peruntukan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR Jabatan Ketua Menteri Sarawak dengan jumlah RM1.4 juta telah diagihkan kepada kawasan berkenaan. Baru-baru ini cek RM100,000 telah diserahkan kepada Rumah Gelayan Tubau daripada pihak Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon. RM200,000 juga bakal diperuntukkan melalui projek transformasi luar bandar RTP bagi pembinaan gereja BM yang baru untuk penduduk Kristian di sekitar Tubau. Tadi bakaya tadi kekiwa hok kita kekia tadi yang bakal to gereja to pan ia ba tiga butungkus lumio nuluang jupuang kita ba pengawak betul tadi. Meri besar itu meri kasih sekali lagi ngau dia. Sementara itu, Gereja BM Long Senap Ulu Tubau yang dibina sejak 2014 turut diperuntukkan RM80,000. Apa yang kami mau lakukan banyak lagi yang mau buat sebab gereja kami pun belum siap. Dengan bantuan ini juga kita dapat meringankan banyaklah, bukan sedikit banyak. Kami bersyukurlah karena WB telah memberi cek uniform kami sini. Kami bersyukur, amat bersyukurlah. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada beliau
Kerana beliau tahu hati keperluan kita. Kennedy ketika ditemui RTM menjelaskan usaha membantu rumah ibadat di kawasan Tubau melibatkan peruntukan RM180,000. Jadi pada hari ini kita bersyukur kerana kita dapat menyampaikan cek tersebut bantuan untuk gereja kita di kawasan PDM Tubau, satu di Rumah Gelayan pada pagi tadi sebanyak RM100,000 dan juga di BM Long Senep sebanyak RM80,000. Jadi saya berharap dengan peruntukan ini gereja-gereja kita ini dapat dinaik taraf supaya selesa untuk rakyat kita untuk beribadah. Beliau ke penempatan penduduk menyerahkan peruntukan unifor di samping melihat keperluan rumah ibadat di kawasan berkenaan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA komited mempelbagaikan strategi dalam membantu usahawan memperkenal produk asas tani kepada masyarakat. Pengarah FAMA Sarawak, Datuk Dr. Mat Sani Hassan berkata, antara strategi berkenaan ialah menganjurkan karnival pengguna yang melibatkan usahawan baru untuk mereka pasarkan produk. Datuk Dr. Mat Sani berkata dengan penganjuran ini ia dapat membantu usahawan mempromosi produk keluaran masing-masing, lebih-lebih lagi karnival yang diadakan di lokasi yang terbuka seperti Pasar Tani Koko Kabana. Dan tempat ini kita tengok satu tempat yang begitu menarik pengunjung lah untuk datang, dan kita mengadakan Pasar Tani ini berbagai juadah lah, makanan dan juga produk-produk industri asas tani. Beliau memberitahu pemerintah pada program Karnival Pengguna, Pembangunan Industri Asas Tani dan Pemasaran Digital di Miri yang disertai seramai 24 orang usahawan. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Terus amalkan penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup separuh muka semasa berada di kawasan awam. Bersama kita mencegah penularan wabak COVID-19. Sehingga berjumpa lagi, saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Assalamualaikum.